Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Intan Zuraini binti Zulkifli bernama metrik A168042 merupakan pelajar daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang mengambil kursus LMCR 3202 Bahasa Melayu dalam Pengurusan Pejabat set 6 bagi semester 2 sesi 2019-2020. Bagi penilaian refleksi kursus, saya akan mulakan dengan kerelevanan kewujudan kursus ini. Kewujudan kursus Bahasa Melayu dalam Pengurusan Pejabat amatlah relevan kerana melalui pembelajaran kursus ini, pelajar dapat mempelajari penggunaan Bahasa Melayu yang betul selain daripada belajar mengenai penulisan surat rasmi, kertas kerja dan juga penulisan laporan yang berkaitan dengan pengurusan pejabat. Saya juga berpendapat bahawa setiap pelajar amatlah digalakkan untuk mengambil kursus ini kerana melalui pembelajaran kursus ini, pelajar dapat mempelajari beberapa kemahiran serta ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pejabat dan dapat digunakan pada masa akan datang. Seterusnya adalah mengenai silibus dan penilaian kursus. Silibus bagi subjek Bahasa Melayu dalam pengurusan pejabat menggunakan bahan PowerPoint sebagai rujukan kepada semua pelajar yang mengambil kursus ini. Dan bahan tersebut lengkap dipenuhi dengan maklumat mengenai tajuk-tajuk kursus seperti memo, brosur, surat rasmi, kertas kerja dan juga laporan. Kursus ini juga telah mengajar pelajar cara membuat surat rasmi dengan menggunakan format yang betul dan cara penulisan laporan atau kertas kerja bagi sesuatu projek atau aktiviti sesebuah syarikat. Akhir sekali adalah berkaitan dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Tidaklah saya nafikan pengajaran dan pembelajaran atas talian turut memberi kesan kepada semua pelajar universiti di seluruh Malaysia. Pembelajaran atas talian amatlah terbatas kerana tidak semua pelajar mempunyai kemudahan yang baik untuk mereka turut serta dalam pembelajaran atas talian kerana terdapat beberapa pelajar yang tidak mempunyai kemudahan yang bagus seperti capaian internet yang baik untuk mereka turut serta dalam pembelajaran atas talian. Selain itu, kemahiran berkomunikasi juga akan menjadi semakin rendah kerana sepanjang proses pembelajaran atas talian hanya pensyarah yang akan berbicara dalam pembelajaran tersebut dan kebanyakannya pelajar tidak berkomunikasi secara terus kepada pensyarah mereka kerana lebih mendengar apa yang pensyarah mereka mengajar di dalam pembelajaran atas talian. Selain daripada itu, pelajar juga perlu membuat ulang kaji lebih atau 2 kali ganda kerana penerimaan semasa pembelajaran atas talian amatlah berbeza dengan penerimaan pembelajaran secara bersemuka di dalam kelas. Dari sudut positif, pembelajaran atas talian dapat memudahkan pelajar untuk melihat semula video yang telah direkod sepanjang pembelajaran atas talian itu berlangsung. Hal ini dapat membolehkan pelajar untuk membuat rujukan dan ulang kaji dengan melihat semula video yang telah direkod semasa pembelajaran atas talian berlangsung. Akhir sekali, pada pandangan saya, pengajaran dan pembelajaran atas talian ini tidaklah mempunyai keburukan sahaja kepada pelajar. Malah ia juga turut mempunyai kebaikan yang dapat diberikan kepada pelajar seperti yang telah saya sebutkan tadi, iaitu pelajar dapat membuat rujukan dengan melihat semula video pembelajaran atas talian yang telah direkod semasa pembelajaran tersebut berlangsung. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.